Seterusnya, majlis mempersilakan pemidato ke-10 dan terakhir adik Nabihah Rosli daripada Sekolah Menengah Kebangsaan SIK, Kedah. Beliau akan menyampaikan pidatonya bertajuk Faktor Memilih Pelbagai Unit Amanah di Pasaran sebagai Instrumen Pelaburan Utama. Adik Nabihah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekalian penghargaan kepada koordinator bicara, Kombinasi Dip Kehakiman, Peneraju Neraca Keadilan, Dip Kehormat yang dihormati. Seterusnya, generasi cilik wang sekalian, selamat bertemu dan sambutlah salam satu Malaysia daripada saya. Memetik kata-kata Dave Ramsey dari bukunya The Total Money Makeover, membuat simpanan tanpa tujuan adalah seperti sampah. Wang anda sepatutnya bekerja untuk anda, bukan duduk bersahaja. Oleh itu, unit amanah di pasaran menjadi pilihan utama pelabur bagi merealisasikan idea ini. Persoalannya, mengapakah unit amanah dipilih sebagai instrumen pelaburan utama? Sidang hadirin, demikianlah kata-kata pembuka bicara pengiring maudu pilihan hati pada hari ini, iaitu faktor memilih pelbagai unit amanah di pasaran sebagai instrumen pelaburan utama. Sidang penonton penuh santun. Sebelum bahtera berlayar, eloklah sama-sama kita merungkai dan menghurai idea tersirat model pidato yang dimaterai. Unit amanah atau dalam bahasa Inggerisnya unit trust atau dalam bahasa Cinanya Tan Wei Xin Tuo Qi Jin merupakan skim pelaburan kolektif yang diuruskan secara profesional dengan mengumpulkan wang anda bersama wang beribu-ribu pelabur lain. Sidang hadirin, usul bicara kita pada hari ini akan meninjau faktor-faktor yang menyebabkan unit amanah diangkat sebagai warta pelaburan yang dominan. Bagi mengupas dan mengulas persoalan 4 cetusan idea, saya unjurkan fokus pertama, kedudukan pelabur mendorong pelaburan kolektif. Apabila pelaburan kita melibatkan keuntungan yang tinggi, maka secara langsung modal yang dikeluarkan serta risiko yang ditanggung juga akan turut meningkat. Selain itu, kos perbelanjaan bagi membeli saham dari bursa saham pula bermula pada harga minimum RM1,000 Malaysia. Jadi kita lihat ramai pelabur berpendapatan sederhana ingin membuat pelaburan, namun mereka tidak mempunyai aset atau sumber kewangan yang mencukupi. Oleh itu, unit amanah yang ditawarkan oleh Permodalan Nasional Berhad seperti Amanah Saham Bumi Putra, Amanah Saham 1 Malaysia serta Amanah Saham Wawasan 2020 menyediakan jalan penyelesaian yang sesuai. Kos RM1 untuk setiap unit amanah menjadikannya mampu dimiliki oleh pelbagai golongan. Selain itu, kadar risiko unit amanah adalah rendah, lantas menjadikannya bentuk pelaburan yang ideal bagi kebanyakan pelabur berpendapatan sederhana. Sidang umat bermatlamat. Fokus kedua, matlamat pelaburan pendukung populariti unit amanah. Hadirin dan hadirat, mengapakah kita melabur? Kita melabur pastinya dengan niat, dengan nawaitu bagi mencapai matlamat, iaitu mengaut keuntungan. Pelaburan biasanya melibatkan matlamat jangka panjang. Kita ambil contoh sepasang suami isteri yang baru menimang cahaya mata pertama mereka, Boboy. Pasangan ini membuka akaun Amanah Saham Didik buat Boboy sejak usianya 2 tahun. Jika pasangan ini menyimpan wang sebanyak RM100 setiap bulan dengan kadar faedah sebanyak 7% setiap tahun, maka Boboy akan mempunyai simpanan sebanyak RM31,882 semasa dia menerima keputusan SPM-nya kelak. Bagaimana jika pasangan ini menyimpan sebanyak RM200 atau RM300 setiap bulan? Sudah terang lagi bersuluh, cerahlah masa depan kewangan Boboy nanti. Jadi jelaslah, jaminan pelaburan yang terjamin akan menjamin matlamat. Warga cilik wang sekalian, fokus ketiga, kesediaan pelabur menanggung risiko. Pendorong pemilihan unit amanah. Sekiranya seorang pelabur itu berkerjaya dan tidak mempunyai sebarang tanggungan, maka beliau mampu menanggung risiko pelaburan yang tinggi. Sebaliknya, seorang pelabur yang mempunyai tanggungan pula tidak mampu menanggung risiko sedemikian. Faktor tersebut akan mendorongnya memilih unit amanah
berbanding saham di bursa saham kerana harga saham unit amanah lazimnya tidak akan jatuh secara mendadak. Harga saham komoditi seperti gandum atau beras mungkin akan turun atau naik bergantung kepada faktor-faktor seperti kestabilan politik serta kadar permintaan. Oleh itu, keuntungan belum pasti berada dalam genggaman anda. Walaupun keuntungan yang dibawa oleh unit amanah tidaklah sebesar mana, namun kestabilannya serta kadar risikonya rendah menjadikannya instrumen pelaburan utama bagi pelabur. Sidang saksi bervisi beralih kepada fokus keempat, akses mudah unit amanah yang bercambah bak cendawan tumbuh selepas hujan. Umum mengetahui bahawa manusia suka akan perkara-perkara yang mudah. Jadi tidak hairanlah unit amanah dipilih sebagai instrumen pelaburan utama. Unit amanah mudah kita dapati di mana-mana sahaja seperti di bank dan pejabat pos. Lantas menjadikannya mudah diakses walaupun kita berada jauh di pedalaman. Unit amanah juga mempunyai kecairan tinggi, mudah dijual beli pada bila-bila hari. Lantas menjadikannya bentuk pelaburan yang efisien. Populariti unit amanah seperti ASB dan Public Mutual sering diwara-warakan kerana efisiensinya telah melonjakkan lagi posisi unit amanah sebagai instrumen pelaburan pilihan. Sidang pendengar setia, izharnya pelaburan bijak serta keuntungan tidak dapat kita pisahkan lagi. Orang tua-tua pernah berpesan, sediakan payung sebelum hujan. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Dengan adanya unit amanah, peluang untuk kita mengaut keuntungan dengan kadar risiko yang rendah kini terbuka luas. Jadi sedang hadirin, tepuk dada, tanya selera. Adakah unit amanah di pasaran instrumen pelaburan pilihan anda? Fikir-fikirkan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Assalamualaikum Adik Nabiha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain melabur di dalam unit saham amanah, berikan contoh-contoh instrumen pelaburan lain yang ada di dalam pasaran. Diulangi. Selain melabur di dalam unit saham amanah, berikan contoh-contoh instrumen pelaburan lain yang ada di dalam pasaran. Contoh-contoh instrumen pelaburan lain. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Sidang hadirin, bunga ini bunga palsu. Namun semangat saya tidaklah palsu. Dengan niat menyampaikan ilmu boleh disemai dalam pasu, membuahkan hasil beribu-ribu. Pelaburan juga begitu, dengan keuntungan sebagai madu, serta risiko sebagai penunggu. Bukan jin, bukannya hantu, tetapi mengganggu seperti kutu, membuatkan saya tergaru-garu. Jika dilakukan dengan betul, jika dilakukan dengan salah, pelaburan boleh memangkin pertumbuhan uban. Oleh itu, kita memilih unit amanah sebagai instrumen pelaburan yang efisien. Tetapi, selain daripada unit amanah, apakah lagi bentuk pelaburan yang ada di pasaran? Sidang hadirin, komponen pertama, pelaburan fizikal menjamin keuntungan. Bentuk pelaburan fizikal yang paling selamat adalah pelaburan fizikal emas. Kita beli emas pada hari ini, kita simpan dalam peti besi, 10 tahun lagi, apa yang akan terjadi? Harga emas melonjak tinggi. Keuntungan sudah pasti, senang rasa di hati. Emas juga mempunyai kecairan yang tinggi. Oleh itu, kita boleh menjualnya pada bila-bila masa sahaja. Selain daripada emas, hartanah merupakan satu lagi bentuk pelaburan fizikal. Sekiranya anda mempunyai sebuah rumah, anda boleh menyewakannya kepada saya dan mengaut keuntungan setiap bulan. Sidang hadirin, oleh itu pelaburan fizikal menjamin keuntungan pada kita. Beralih kepada komponen kedua, pelaburan yang harus kita jauhi. Siapa tidak kenal Pak Mantelo yang menawarkan pelaburan dengan keuntungan yang segera? Skim Cepat Kaya merupakan pengubahan wang haram yang tidak diiktiraf oleh kerajaan.
Tiada dokumen yang menyokongnya. Tiada akta yang menjamin hak anda. Oleh itu, kita harus melabur melalui landasan yang benar. Jadi sedang hadirin, saya tinggalkan anda dengan ilmu. Sebagai kesimpulannya, saya petik kata-kata Nabil. Lu fikirlah sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Warga Cilewang, Sri Kandi, mengundur diri. Terima kasih adik Nabiha.